Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akhibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim ila biqair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-fadhil tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, al-fadhil ustaz muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dipertemukan sekali lagi, direzekikan kita dapat kita solat subuh berjamaah, kemudiannya duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Moga-moga perkongsian kita pada pagi ini dapat kita beramal dengannya. Maka pagi ini sampailah kita ke satu tajuk, yakni babul majaa fi wasfil Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam imana wal Islam. Tajuk daripada kitab Baru Mazi, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan mensifat Jibril bagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan iman dan Islam itu. Tu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak cerita apa? Daripada Jibril alaihissalam, ceritakan tentang Islam dan iman itu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, rukun iman dan rukun Islam itu bukanlah aturan daripada ulama, taruh karang letak dengan otaknya dan diaturnya di dalam kitab-kitab. Tu yang kata rukun Islam dan rukun iman ini bukanlah hasil karangan ataupun ciptaan manusia ni. Yang ni ulama lah. Dia buat macam dia tulis kitab ke apa tu tak. Kan. Dia ni adalah merupakan dan tidak pula terbit daripada pengetahuan yang difikirkan dengan sendiri oleh mereka itu. Bukan hasil daripada puas fikiran mereka. Bahkan didapat oleh ulama bertapis-tapis turun-temurun sampai kepada kita, berasal dan diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu daripada Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala tu sendiri. Allah ni siapa? Tuhan yang mencipta alam ini. Dan kita ni lah. Kan. Tu sebabnya kau tuan-tuan ada dapatlah ataupun tengok satu video lah. Ustaz Kazim kan. Ada satu perempuan ni telefon dia. Tu perempuan ni kata apa? Ustaz, saya ni sianu dan sianu, saya sekarang ni ada masters in syariah. Kan, saya on the way dalam nak dapat PhD lah. Jadi saya nak tanya Ustaz, Nabi Muhammad ni siapa ajak dia? Dia tanya Nabi Muhammad, siapa ajak Nabi Muhammad? Kan, Nabi pula. Ustaz Kazim pun melompat. Bukan Ustaz Kazim, kita pun kita melompat. Dia kata, you ni master in syariah, siapa yang ajak? Dia kata, saya punya profesor lah. You punya profesor tu siapa ajak? Profesor lah. Ustaz Kazim tu kata apa? You punya profesor dengan you pun bodoh. Ustaz Kazim kata. Kan, you ingat you punya master tu besar. You tahu tak Nabi Muhammad ni siapa dia? Kan, kau tak ada Nabi Muhammad tu, you pun tak ada master tau. Nabi Muhammad ni Jibril, Tuhan. You tahu Tuhan tu siapa? Tu yang nak kata manusia ni tuan-tuan. Dia ingat dia bagus kan? Tuan-tuan, kita ni kena sedar diri sikit. Kita ni daripada tidak ada kepada ada. Kan? Kita ni manusia ni tak pernah nak minta ke Allah, ya Allah, ciptalah aku jadi manusia. Tak. Allah Tuhan tu sendiri di atas sifat yang nama kasih sayang tu, kan,
rahmat dia cipta kita ni manusia. Kalau dia tak cipta kita pun tak apa dah, kan? Dia tetap hidup. Nah, dia cipta juga. Dia cipta manusia, manusia ni jadi perasan lebih. Kan? Tu. Betul lah tuan-tuan. Kan? Manusia makin dia pandai, makin dia jadi juah. Orang kata berjuah. Itu sifat manusia. Allah tahu. Allah tahu dah manusia ni siapa dia, tapi Allah cipta dia. Allah tahu dah iblis ni siapa dia, tapi Allah cipta dia. Kenapa Allah cipta iblis? Dan kenapa Allah izinkan iblis ni menyesatkan anak cucu cicit Nabi Adam? Kan? Bukan Allah tak tahu iblis ni dia menyesatkan manusia ni. Bukan kata orang yang bukan Islam, orang Islam, orang tidak ada iman yang teguh bungkui. Tapi Allah izin. Itu yang nama ujian tu. Tuan-tuan nak masuk syurga Allah, tuan-tuan, Allah cipta manusia, Allah cipta syurga, Allah cipta neraka. Buat apa? Kita minta kan nak jadi manusia ni, nak dilahir kat dunia ni. Dan kenapa Allah cipta syurga? Kan? Syurga Allah kata tempat manusia duduk. Dia dua aja pilihan manusia kena buat. Nak duduk di neraka, duduk di syurga. Pilih. Kan? Walaupun Allah yang ejaz semua kita ni. Kita ada diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pilihan untuk hidup. Nak cari hidup selamat di dunia, nak hidup selamat di akhirat nanti, ada lagi satu kehidupan yang kekal lagi abadi, kekal yang tidak akan membawa mati. Azab dalam neraka tu sakit yang tidak akan membawa mati. Di dunia ni sakit, mati habis sakit tu. Kalimah yang namanya maut, yang namanya mati itu, allazi khalaqal maut, itu dia makhluk. Kalimah mati ni hanya diguna pakai di dunia ni, alam yang nama dunia aja. Kita beralih alam aja, mati ni tak ada dah. Kalau kena azab dan neraka, sakit dan azab itu tidak ada mati dah. Sama juga orang yang duduk dalam syurga tu, tinggallah selama-lamanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kenikmatan. Dan ketahuilah bahwasanya kamu sudah tidak akan mati lagi sampai bila-bila. Maka hiduplah dalam syurga itu selama-lamanya. Lama mana? Lama-lamanya. Kan? Tu. Tak tahu, tak ada satu angka kita boleh bubuh. Kau kata 100 bilion tahun kot, lebih lagi daripada selama-lamanya. Tak mati-mati. Kan? Itu ganjaran ataupun hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rukun iman dan rukun Islam ini dapat daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sampailah kepada kita ni. Kan? Dia bukan hasil pemikiran ataupun ada satu think tank pula fikir macam mana nak buat rukun iman, rukun Islam ni. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia relate one after another, kan? Dia ada kaitan yang cukup rapat, iman dan rukun Islam itu. Maka mula-mula yang mengambil daripada Nabi itu ialah sahabat-sahabatnya yang hadir menuntut ilmu agama pada Nabi. Sahabat-sahabat lah. Dan ketika mana manusia ni daripada di alam ruh lagi, ketika mana Allah mengambil penyaksian seluruh ruh manusia ni, kan? Allah tanya, apakah kamu sekalian wahai ruh mengaku aku ini Tuhan kamu? Semua ruh manusia ni ruh daripada zaman Nabi Adam sampailah manusia yang akhir nanti, kan, mengaku engkaulah Tuhan kami, kan? Kemudian Allah segregate pula, Allah kumpul-kumpul pula, ini ruh yang akan aku jadikan manusia zaman Nabi Adam, zaman Nabi sampailah zaman Nabi Isa, ruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disegregate lagi, di kelas-kelas lagi. Ni ruh ni aku akan jadikan manusia zaman sahabat. Kita di ujung-ujung usia, ujung-ujung zaman. Kenapa agak-agak? Allah dia mencipta manusia ni, dia tahu
sampai level mana kita punya kekuatan iman. Kita tak boleh hidup di zaman sahabat, tak mampu kita, kan? Sahabat-sahabat memperjuang Islam, bawa Islam dekat kita ni. Siang kena seksa, malam bangun malam lagi, berkorban tu, kan? Ada yang kena seksa, ada yang jadi pelarian, ada yang kena hijrah, ada hijrah tu. Tapi malam mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala tengah-tengah malam, orang tidur tiba bangkit tu. Kita hidup siang senang dah, malam seksa nak bangun malam, kan tu. Tapi itulah yang kata Allah bagi kita hidup junjung, kan? Ada ujian tersendiri, kan? Macam manusia ni lah. Kita tengok orang tu senang, kita tak tahu ujian dia macam mana, kan? Contoh, kan? Dia tengok ujian. Susahnya kita ni, senang bagi orang miskin. Susah kita. Kita kata kita susah dah, ada orang susah lagi pada kita. Kita kata kita sakit teruk dah, ada orang lagi sakit teruk lagi pada kita. Kalau orang tu dia hanya hilang satu kaki, ada orang dua kaki hilang. Kita nak kata apa? Allah punya peraturan, ha? Kita berasa kita susah dah, senang lah, tenat lah, ada lagi orang susah. Kita nak menafas macam ni pun kita kata susah, orang teruk sampai nak kena buh tu, kan? Allah nak ajak manusia, semuanya nikmat daripada aku tu hampa ambil lah, kan? Jangan hampa lalai tu. Habis. Dan jalan dapat mereka itu akan segala rukun iman dan Islam dan ihsan dan alamat kiamat itu ialah dengan tunjuk Jibril alaihi salam, iaitu turun Jibril kepada Nabi yang dilingkungi oleh sahabat-sahabatnya yang menuntut ilmu itu, menunjukkan sebagai tersebut dalam khabar seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, ya, itu peraturan dia. Allah turunkan kepada Jibril, Allah kata, wahai Jibril, yang kau bercerita kat Nabi Muhammad, ha? Nabi pula cerita pula kepada sahabat cerita kepada tabi'in sampailah ke kita ni, sanad dia tu, kan? Bukan cerita, bukan karangan, bukan ilmu yang dapat, ha? Kemudiannya hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Yahya bin Ya'mar qala awwalu man takallama fil qadari Ma'badul Juhaini. Diriwayatkan daripada seorang tabi'i namanya Yahya bin Ya'mar, katanya mula-mula orang yang bercakap pada bicara qadar di dalam negeri Basrah ialah seorang yang bermazhab Qadariyah namanya Mahbad bin Khalid Al-Juhaini. Tu, kan? Menafikan qadar itu telah ada orang yang memulainya. Qadar ni apa? Qada dan qadar yang dalam rukun iman tu, percaya kepada qada dan qadar. Masa sekolah dulu kita kata apa? Untung baik dan untung tak baik, qada dan qadar. Kata Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala dalam syarah Muslim, bermula makna sepotong hadis dalam masalah 106 itu, iaitu awal orang yang bercakap pada qadar, yakni bercakap menafikan qadar itu, iaitu Ma'bad Al-Juhaini di dalam negeri Basrah. Maka Ma'bad Al-Juhaini itu seorang yang alim besar mazhab Qadariyah. Dengan kerana itu sudahlah orang-orang dalam negeri Basrah itu berjalan dan bertikad seperti itikadnya orang di Basrah, ikut dia, kan? Ikut Ma'bad ni. Maka jadilah mereka tu awal orang yang mendatangkan bid'ah yang haram pada agama dan menyalahi yang betul, yang berjalan atasnya orang-orang yang betul dan hak. Maka dikata oleh mereka tu, Tuhan tidak takdirkan apa sesuatu pada azali. Itu kata mazhab Qadariyah, kan? Dia kata Allah tidak mentakdirkan sesuatu, sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, kan, bukan berpendapat, percaya dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah telah mengatur, kan, dunia ni sejak azali lagi.
ketika mana manusia ni berada di dalam ilmu Allah. Mula-mula sekali yang ada dalam ilmu Allah adalah makhluk yang namanya manusia ni. Maka Allah cipta kalam, ditulis semua dah, itinerary, ataupun kita punya kehidupan ni, seluruh makhluk punya kehidupan daripada A sampai Z dah. Tu yang nama qada dan qadar, tulis tu. Dan tulis dah kita ni besok lahir namanya apa, siapa ibu kita, apa semua tu, lahir di mana, mati di mana, semua dah. Jodoh, pertemuan, rezeki, semua tu yang kata Allah tu. Dia tak suruh kita pergi cari rezeki, dia bagi siap-siap dah. Tuan-tuan tengok, kalau kita kenang-kenang balik, tuan-tuan, kita ni Allah bagi rezeki bentuk makanan lah, kan? Contoh makan, kita makan durian. Manusia ni boleh lah makan durian, kan? Dengan akal yang Allah bagi dekat dia tu, ilmu yang Allah bagi dekat dia tu, dia pun macam-macam cipta lah untuk nak rekah durian tu, kan? Haiwan juga makan juga durian tu. Kita tengok tupai makan macam mana, dia tak rekah, dia tebuk, kan? Tapi rimau ni dia rekah rimau, dia rekah durian. Lepas tu dia tutup balik. Siapa ada kebun-kebun durian, jauh lah kebun durian yang kadang-kadang rimau pergi makan tu, dia tutup balik tu rimau. Siapa ajak tu semua tu? Allah Ta'ala, kan? Sedangkan manusia pertama tu, tuan-tuan, belajar pun Allah ajar melalui burung, 2 ekor burung. Ketika mana pembunuhan yang pertama berlaku di atas muka bumi ni, Habil dan Qabil, kan? Habil pun bila dia bunuh adik dia Habil ni, dia tak tahu nak buat apa dah. Dia pun tanggung kulu-kile, kan? Pergi sorok asal. Lalu Allah pun hantarlah burung gagak 2 ekor, lawan, satu mati, yang seorang tu korek-korek. Qabil ni tengok, buat macam tu lah manusia. Tu yang kita pun kena tanam tu, kan? Bila tanam dalam kubur tu, ada juga manusia yang tak percaya. Bukan dulu, sekarang ni ada manusia akhir zaman ni tak berapa nak percaya dalam kubur ni ada lagi kehidupan. Maka dia buat praktikal lah. Tuan-tuan dapat kat video tu, kan? Dia pun buatlah di kapal apa semua tu, muka dibuka, dia tidur dalam kubur tu, dan oksigen semua naik ke atas apa semua tu, dia bubuh CCTV apa semua tu, kan? Orang pun kambuh dia. Kambuh betul ni, kamera dapat detect, kan? Tidak berapa lama setelah dikambus tu, timbul pula ular datang. Daripada mana ular tu datang, tuan? Tuan bayang tu, tanah liang tu kan compact, kan, padat. Ular daripada mana? Tu tak percaya. Baru dia menyerit, benda ni tak jadi, tak apa, jadi. Yang mati jumpa dah benda ni, pasti. Yang tak mati ni masih dalam alam ghaib lagi. Percaya tak percaya, percaya tak percaya, mati macam dah. Berapa juta manusia dah bertemu dah 4 makhluk ni. Satunya dia dah nampak roh, 2nya dia dah nampak ada malaikat Israel ni macam mana, 3 dia dah nampak ada 2 malaikat muka dan nangkir ni dalam kubur. Dia dah kena dah sama ada azab ataupun nikmat, kena dah. Kita belum lagi, kita dekat-dekat dah, bila orang tak tahu, tetapi pasti, nak mati cara macam mana tak tahu. Cara duduk dalam kapal terbang jatuh ke debu macam tu ke, nak mati cara macam mana tak tahu, kan? Ikut logik akalnya mati aksiden lah. Selain hari-hari naik kereta, hari-hari naik motor atas jalan raya, dia pun fikir-fikir, aku kalau habis mati aksiden je lah. Tak, ni kapal terbang langgak dia. Dia tak pernah terfikir semua hidup dia kapal terbang boleh langgak dia. Kau cerita dekat anak dia besok pun, orang tanya, ayah mati sebab apa? Sebab kapal terbang langgak dia. Terkejut orang, macam mana pula tu, kan? Sebab apa ayah mati? Tak tahulah pakcik duduk tu tengah-tengah sembang-sembang habis mati. Tu nak mati bukan dia kena tembak baru mati, kan?
Yang mati dan jatuh kapal terbang dekat Elmina tu sebab apa? Kapal terbang tu elok-elok dah, cruising daripada Langkawi tu 40 minit terbang elok lah. 2 minit lagi nak sampai ke airport itu Subang tu berdebum jatuh kan. Experience pilot tak susah pun, dia tarik balik steering tu, rap, aircraft akan stabilize balik daripada macam tu jadi macam tu. Tapi tak boleh, mechanical failure, aileron rosak dengan wing pun rosak, prum. Sebab kapal terbang rosak ke? Tak, sebab kata Allah kata hang mati macam tu. Rosak tu alasan kan. Sama macam kita, manusia ni Allah bekalkan dengan panca indera yang namanya mata. Untuk apa? Untuk melihat. Dengan ada mata bolehkah manusia melihat? Logik akalnya boleh lah, tapi tak. Ada yang orang tak boleh melihat, mata ada, sebab Allah tak izinkan dia. Sama juga manusia ni boleh bercakap. Adakah sebab dia ada wasyafatan, walisanan wasyafatan, 2 bibir dan 1 lidah, dan sebab dia ada otak dia boleh fikir? Tak. Bukan sebab tu. Bukan sebab manusia ada mulut, bukan sebab manusia ada otak dia boleh bercakap. Tak. Ada orang yang otak dia mati dah tapi boleh bercakap lagi. Siapa dia? Najat, budak Indon tu yang hafal Quran tu kan. Dia, kita tengok alam dia pun dah berbeza dah, tapi dia hidup. Orang baca Quran, orang kata adik Najat sambung ya, pak dia pun sambung. Bukan takat sambung, dia tahu huruf tu duduk di mana, belah kanan ke belah kiri, atas ke bawah, muka surat berapa, ayat berapa, semua dia tahu. Kita yang tak terencat ni, apa nak tahu? Allah nak cerita apa tuan? Bukan sebab ada otak manusia ni boleh bercakap, aku yang izinkan dia bercakap. Sama macam kita pun. At any time Allah boleh jamkan kita ni. Tengah-tengah bercakap, pak, habis. Tengah-tengah bercakap, mati kan. Tapi Allah bagi peluang nak mati kan, mati. Walaupun semua manusia tak tahu dia nak mati macam mana, Nabi kata Allah bagi peluang. Nak mati macam mana cara elok? Minta doa ke Allah. Nak mati dalam semayang ke? Nak mati di salah satu 3 masjid ni ke? Minta kan. Ya Allah, rezekikanlah aku mati dalam Masjid Nabawi ke? Boleh minta. Tu takdir yang boleh diubah melalui doa. Yang tak boleh ubah apa? Ya Allah, boleh tak kalau tak mau mati? Tu tak boleh. Sebab setiap yang hidup, kata Allah, pasti akan mati. Kullun nasin za'irtal maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semua orang, setiap mukallaf, bila dengar saja musibah, dia akan kata apa? Especially kematian lah. Syekh kata dah ada sahabat kita meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu hadam tu ayat tu daripada Allah, dia datang daripada Allah, kita kembali. Kita pun nak pergi sama. Tapi apa persediaan yang kita buat? Alhamdulillah lah tuan-tuan yang ada dalam dewan solat ni, Allah telah rezekikan kita. Ini salah satu daripada persediaan untuk nak mati dalam cara baik kan. Sebab apa? Nabi kata, ada satu hadis, kita ni nak Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita tuan-tuan, maka adalah beberapa tanda kalau nak tahu Allah ni sayang kita. Dia ada 6 kan. Yang pertamanya apa? Sering terjaga daripada tidur pada waktu malam tanpa sebab. Tidur kan. Nikmat tidur ni pun tuan-tuan tak sama. Kadang-kadang kita tidur pukul 10, pukul 1 bangun, kita rasa macam lama. Nikmat tu. Kadang-kadang tidur pukul 9 sampai ke subuh gajah pun tak puas tidur. Nak cerita Allah kan. Maka kita terkejut malam-malam. Tu mana kata Allah kata apa? Mangkit perasaan, ambil semayang baga. Aku nak sembang dengan hang ni Ustaz, ataupun aku nak makbulkan doa hang ni. Samalah sebab apa kita solat hajat.
Kenapa kita solat hajat? Sebab Allah yang gerakkan. Allah kata hampir solat hajat sah, aku nak makbul kan. Sebab Allah tahu apa kita nak. Tapi kita tak perasan. Tu bisikan. Benda baik-baik ini kan. Yang keduanya apa? Selalu mengalami kegagalan yang berulang-ulang. Maka manusia ni bila dia gagal, dia akan duduk, dia akan teringat balik, apa salah aku ni, ya Allah. Dia teringat balik. Allah nak bagi kita sebut nama dia, bukan susah pun. Itu sebab kenapa kita boleh semayang pagi ni. Kenapa kita boleh semayang, kenapa kita boleh sebut Allahu Akbar, kenapa kita boleh sujud. Yang nak bagi kita sebut pun Allah Ta'ala. Lalu kita sebut tu di awal-awal kehidupan kita pada hari ini, kita membesarkan kalimah Allah, Allahu Akbar. Tu syukur, tanda syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan? Kemudiannya yang seterusnya, dijauhkan daripada orang yang menjauhkan diri, menjauhkan diri kita daripada Allah, kita akan jauh. Yang keempat, Allah memberi kesedihan, kesulitan dan masalah agar makin dekat dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Orang yang tak pernah kita tengok, tak pernah sebut nama Allah, pun Allah bagi dia sakit sekali, dia akan sebut kan? Ya Allah, sakit aku ni, ya Allah. Kan dia sebut. Kan? Nak sombong terang mana kita ni dengan Allah, sampai tak mau sebut nama dia. Kalau Allah kata lah, oi manusia hang tak tahu nak menang budi ke apa, aku dah cipta hang ni, at least hang say something lah about me. Lebih kurang macam tu lah. Dah sampailah Allah bagi dia sakit, tersepit apa semua, barulah dia kata kan, akan panggil Allah juga. Yang seterusnya, banyak melakukan ibadah dan memikirkan tentang akhirat. Tu sebab manusia ni sampai satu level, sampai satu level umur 60 lebih, 70, tak ada tapi mana tak. Dia pun dah fikir, aku pun habis nikmat lah, aku dah rasa kan, this is the moment whereby aku kena buat some preparation lah untuk nak menghadap Allah balik. Allah buat dia macam tu kan. Habis hati tak senang, last kali hati tak senang bila mendengar azan. Tu kan, dia rasa-rasa aja. Tuan-tuan tengoklah di Mekah kan, di Mekah ni tuan-tuan, asyik azan ni berbondong-bondong orang turun. Tu sebab kita tengok orang Arab tu, kenapa dia kaya orang Arab? Sumber alam dia satu aja kan, petrol je, tapi kaya. Kita ni manusia, kita ni Malaysia dengan Indon, semua ada punya berkatnya bumi dua negara ni, tapi rakyat dia tak kaya kan. Itu yang kaya cara lain, itu dia punya pasal lah. Orang Arab ni tuan-tuan, dia akan solat di mana tempat azan dia laungkan. Dia tengah driving, dia akan break, berhenti, bentang jadah, solat, berjalan kan. Sedekah on, dia cengkelat juga Arab ni kan. Kalau kita beli dekat dia harga 5 rial tu, kita bagi 10, tak pulang balik dah 5. Halal lah. Kita pun minta where's my balance, no, haram lah kita. Tapi buat semayang kan, bayang sedekah memang ish kan. Jadi kita pun kena mengamal kan. Sebenarnya kita ni dosa banyak sebenarnya, dosa banyak. Dosa tu lah yang menghalang rezeki ni niat turun kan, Nabi cerita dah. Maka kita kena banyak istighfar. Tuan ni dunia ni dah nak sampai akhir dah, kita kena banyak istighfar kan. Kita tak tahu momen yang mana yang akan berlaku, kita tak tahu. At least dengan istighfar tu, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selalu, maka kita berada dalam situasi yang win-win situation lah.
Habis. Maka dikatakan oleh mereka Tuhan tidak takdirkan apa-apa pun selalu daripada azali, kata Qadariyah ni. Menafikan qadar dan mengisbatkan itu bagaimana? Menafikan qadar itu. Kata Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, ketahui olehmu bahasanya mazhab ahli al-haq itu mengistibatkan qadar. Maka makna istibatkan qadar itu iaitu dikatakan, diiktikadkan bahasanya Allah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi itu telah ditakdirkannya segala perkara itu dari azali, dan diketahui lagi akan berlaku ia dalam segala waktunya yang tertentu di sisinya subhanahu wa ta'ala, dan berlaku itu atas sifat yang tertentu, maka iaitu berlaku ia atas sekira-kiranya barang yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itikad yang begini telah diengkar oleh Qadariyah. Qadariyah dia tak terima macam ni. Dia kata mana ada Allah tak ada plan apa-apa pun. Sebenarnya Allah dah siap dah. Hari ni lepas ni apa nak jadi, kita nak pergi mana Allah tahu dah. Kita mungkin plan nak pergi ke Pasar Pandamaran ni lepas ni lah. Kita lepas ustaz ni kuliah apa semua ni, saya kira aku nak pergi Pasar Pandamaran. Tengok-tengok dia pergi Pasar Pudu. Sebab takdir tu Allah ejaz sana lah. Kan tu. Ingat ni nak pergi makan kenduri pukul 9. Pukul 9 mana ada orang makan kenduri. Pukul 11. Tengok pukul 3 petang baru pergi. Kan itu contoh dia. Jadi kita nak contoh apa? Tetapi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala suruh juga kita gunakan akal yang nama pilihan. Kita kena buat pilihan. Contoh dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar di rumah. Kan? Setengah dia solat di mana tempat azan dilaungkan. Setengah dia solat di rumah. Pilihan dia buat. Kan? Bukan sebab Allah yang pilih. Ketika itu dia kena buat sebab yang baik. Kita nak baik dan pahala yang banyak. Rumah pun dapat pahala juga, di sini pun dapat pahala juga. Tuan-tuan bayang tengok, itu sebab kita tengok Madinah dengan Mekah ni, azan saja berpusu-pusu orang datang. Tuan-tuan bayang dekat Madinah, dekat Mekah tu sekali semayang berapa ratus ribu orang tak? Pahala tu dikira atas jemaah tu. Itu sebab yang disuruh berjemaah di tempat mana azan dilaungkan tu. Memang basic ya. Basic pahala 27. Campur dengan tuan-tuan masuk dengan kaki kanannya, baca doanya, dengan solat tahiyatul masjidnya, dengan amin bersama imamnya, lepas tu doa bersama imamnya, lepas tu pahala pula di bilangan daripada jemaah ni. Katalah semua tak khusyuk, seorang je khusyuk, semua dapat pahala khusyuk tu. Allahu Akbar. Apatah lagi di Mekah, Madinah tu, Allahu Akbar. Tak tahu bawa wali dalam tu, tak usah cerita lah tuan-tuan. Takkan tak ada kot. Imam tu dah lah satu hal lah. Kan? Wali mesti ada ya. Kita pun wali juga, walaupun wali nikah. Lain lagi kita ambil level ni lain lah. Kan? Tu. Yang nak cerita apa? Yang Allah nak, tuan-tuan. Allah tak kedekut tuan-tuan. Hendak pahala banyak mana aku boleh bagi? Minta ya, aku bagi. Dan tidak akan habis-habis tuan-tuan. Bayang tu daripada manusia zaman Nabi Adam tu sampai kiamat dia, pahala Allah tak pernah kurang. Pahala yang Allah nak bagi. Kan? Harta yang ada pada Allah tak pernah kurang. Kalau kita tak berdoa pun tak jadi apa pada Allah. Satu dunia ni manusia berdoa, Allah tetap menyentuh. Kan yang kata Allah Ta'ala. Maka puak-puak Qadariyah ni dia tak boleh terima lah. Dia kata mana ada Allah setting tak ada lah. Kita ahli sunnah wal jamaah percaya dan berkata yang bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengtakdirkan sesuatu pada azali dan tiada diketahuinya dahulu daripada jadinya oleh Allah Ta'ala itu, dan bahasanya diketahui Tuhan kemudian daripada berlakunya. Maka sudahlah perkataan mereka itu membohongkan atas Allah Ta'ala, dari sebab perkataan mereka itu yang busuk. Maha suci Tuhan yang maha besar lagi maha tinggi.
Mazhab Qadariyah itu apa sebab dinamakan dengan demikian? Kenapa dinamakan Qadariyah? Kan? Dia mesti ada sebab. Kan? Kenapa mak kita bagi nama kita macam tu? Tu. Sebab apa? Tengok kitab tu dulu tu. Ni nama apa lah nak bubuh. Sebenarnya tengok tu, kan? Ilham tengok tu, Allah bagi. Dia pun bagilah nama kita. Sebenarnya nama tu dah tercatat tu. Tertulis di Lauh Mahfuz lah. Kita ni nama apa? Kan? Tu macam-macam nama bagi. Satu nama aja. Nama tu lah yang kekal, yang akan dipanggil ketika mana? Dalam kubur ke, di padang mahsyar ke. Itu sebab jangan menambil, jangan panggil nama-nama panggilan ni. Kan? Nama-nama orang kata apa? Nama Jakpo elok dah. Panggil Jeff pula. Jeff lah macam-macam. Kan? Masuk kampung tanya Jeff, satu pun tak kenal. Lepas tu ada rambut kentin tu, tak ada lah nama Jeff. Jakpo, Jakpo lah dia. Jakpo orang kenal. Habis 2 minit lagi dah cerah tu. Kata Imam Nawawi, sebab pun dinamakan puak ini puak Qadariyah kerana mengingkar mereka itu akan kadar. Tu sebab tu yang nama Qadariyah. Kata Ashab Al-Maqalat daripada mutakallimin, sesungguhnya telah pupus mazhab Qadariyah yang berkata dengan perkataan di atas tadi. Pupus dah. Dan tidak tinggal seorang pun daripada ahli al-qiblat atasnya. Dan jadilah Qadariyah pada zaman yang akhir ini bertikadkan ada qadar. Yang mutakhir ni percaya dah mereka. Hanya berkata mereka itu baik dan yang muafakat dengan tabiat manusia itu daripada Allah. Jahat dan yang tidak muafakat dengan tabiat manusia itu daripada lain, daripada Tuhan Maha Suci Tuhan, daripada perkataan mereka itu. Dan telah dihikayatkan oleh Abu Muhammad bin Qutaibah dan kitab yang bernama Gharib Al-Hadith, dan Abu Al-Ma'ali Iman Al-Haramain dalam kitabnya bernama Al-Irsyad fi Usuluddin, bahwasanya setengah daripada Qadariyah itu berkata, ya, bukannya kami itu dengan nama Qadariyah, bahkan sekalian kamu bernama Qadariyah kerana sekalian kamu iktikarkan ada qadar. Kata Ibnu Qutaibah dan Al-Imam, ini karutan daripada sekalian orang yang jahil ini dan buat bohongnya dan kejinya, kerana bahwasanya ahli al-haq itu memulangkan segala pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dihubungkan qadar dan af'al kepada Allah taala, dan sekalian orang jahil itu menghubung akan segala perbuatan kepada dirinya dan mendakwa satu bagi dirinya, dan yang menghubung kepada dirinya lebih aula dengan bahawasanya dibangsa kepadanya mereka daripada mereka yang mengiktikadkan dia bagi lainnya dengan nafi daripada dirinya. Kata Yahya bin Ahmar, maka keluar kami dari negeri Basrah kerana pergi mengerjakan haji dan umrah dengan Humaid bin Abdul Rahman Al-Humairi, hingga pergi kami ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Maka berkata kami sama-sama taulan kami, kiranya kita jumpa seorang lelaki daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, boleh kita tanya tentang dia daripada barang diperbuat bid'ah oleh sekalian ini kaum. Tu kan, mereka mengharap nak jumpa sahabat Nabi, dan kita dengar apa jawapannya. Kata Yahya bin Amar, maka kami jumpa akan dia, yakni akan sahabat Nabi yang alim besar dalam negeri Madinah, itu namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi harapan mereka tu termakbul lah. Jumpalah mereka kepada anak Sayyidina Umar. Seperti mana kita sedia maklum, anak Sayyidina Umar ni dia memang mengikuti jejak-jejak Rasulullah sungguh. Dia rajin bersama-sama dengan Rasulullah ketika mana Rasulullah hidup tu. Jadi setelah mana wafat Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah pernah buat, dia buat balik. Tu. Satu ketika dia berjalan dengan Rasulullah, satu lorong tu ada pokok, rantingnya berjuntai. Jadi Rasulullah bila sampai itu, Rasulullah akan tunduk mengelak daripada ranting tu. Setelah mana Rasulullah wafat, dia lalu juga, Sayyidina Abdullah bin Umar ni lalu juga
Sampai ke tempat tu walaupun tak ada pokok orang dah tebang, dia akan tunduk. Kan sahabat lain tanya, hang buat ni pasal apa? Dia kata, aku dulu masa aku dengar Rasulullah, di sini ada pokok, bila ranting tu berjuntai Rasulullah akan tunduk. Dia tunduk. Tu kan, ikut apa yang Rasulullah buat. Kalau kita sekarang ni macam-macam orang kata, kan. Tu ceritanya dulu. Kemudiannya kata Yahya lagi, maka aku kapiti akan dia dengan taulanku, yakni aku jadikan Abdullah itu berjalan di tengah, dan kami berdua berjalan, seorang sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kerana demikian itulah berjalan orang yang berjalan serta orang-orang lebih daripadanya pada pangkatnya. Kata Yahya lagi, maka telah yakin aku akan bahwasanya taulanku memulangkan bercakap dengan Rasulullah itu pada aku, kerana aku berani bercakap dan tahu memperkatakan dengan seterang-terang perkara tersebut. Tu hormatnya dengan para sahabat dan Allah tabi'in ni. Itu sebab mereka bila berguru dengan sahabat ni, sambil-sambil duduk belajar tu, sambil duduk tengok wajah sahabat ni, apa yang ada pada sahabat tu, semua mereka tengok. Mata sahabat yang pernah melihat Nabi, telinga sahabat yang pernah mendengar kalam Nabi tu, hidung sahabat yang pernah bau wanginya Rasulullah SAW, mulut sahabat yang bertutur bercakap dengan Nabi ni. Tuan-tuan, kita tak agak-agak boleh lah nak mimpi. Tuan, nak mimpi jumpa Nabi ni kena jadi orang yang baik. Mata ni tuan-tuan nak mimpi Nabi, mata ni nak kena jaga. Dengan suasana sekarang ni tuan-tuan, kita buka TikTok je macam-macam lah, mata ni boleh tengok pakai tak nampak kan. Jadi nak kena pelihara penglihatan kita ni. Tu kalau boleh lah, insya-Allah. Maka kataku kepada sahabat Nabi itu, hai Aba Abdurrahman, sesungguhnya satu kaum di negeri kami Basrah itu kaum yang membaca Al-Quran, serta dibahas mereka itu apa isinya yang dalam-dalam, dan dikeluarkan mereka itu ilmu-ilmu daripada Al-Quran itu. Sangatlah bagusnya mereka itu tentang ambil berat dan perhati betul kepada apa isi Al-Quran. Maka dikata mereka itu bahwasanya tiada ada kadar, dan bahwasanya satu pekerjaan itu permulaan sekarang ini. Tu kata mereka pula, yang ini tidak didahulukan oleh kadar, dan tiada didahulu ketahui Allah Ta'ala, dan hanya asalnya diketahuinya kemudian daripada berlakunya. Tu pendapat ni. Walhal Allah Ta'ala ni mencipta manusia daripada tak ada kepada ada. Tahu dah dia yang mengatur alam ini. Apa yang nak berlaku daripada permulaan alam ini dicipta sampailah musnahnya alam ni, dia tahu dah. Dia tahu mana-mana manusia, siapa yang nak masuk syurga, siapa yang nak masuk neraka, dia tahu dah. Yang kita boleh kata apa, benda tu tak berlaku, kan salah kita. Di zaman-zaman mutakin ni macam ni lah, macam-macam pandangan dan pendapat. Ada yang kata sikit, timbul-timbul kata bid'ah, membid'ahkan saja. Ya Allah, kan macam itu. Sebab Nabi kata umat aku ini akan berpecah kepada 73 golongan. Tuan-tuan bayang, 73 out of 73, satu golongan saja yang masuk syurga. Satu golongan. Mana pi 72 lagi meruyuk masuk neraka. Nak cerita apa tuan-tuan? Umat Nabi Muhammad ni kat tu, kan Nabi ni punya lah kesian kat kita. Ya Allah, macam-macam Nabi doa tak bagi kita ni kena bala, tapi umat-umat dia Allah tak pernah kenang langsung. Nabi ni satu manusia yang cukup sempurna lah, kan. Nabi Sulaiman alaihi salam tuan-tuan pernah minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku satu kerjaan yang besar kat dunia ni, yang mana selepas ni tak ada siapa dah minta. Nabi Sulaiman minta Allah makbul. Kerjaan dunia ni dia punya. Kalau setakat sekarang ada orang kerjaan tak ada kaya. Nabi Sulaiman
Rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menawarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tolak tu. Allahu akbar. Tu yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tolak. Nabi Sulaiman walaupun dia mempunyai kerajaan dunia ni, tapi sujud dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan dia, kehebatan dia macam tu, tidak mengganggu dia untuk tidak melalaikan dia dengan segala kebesaran-kebesaran yang dia ada tu. Sujud juga dia kepada Allah. Kan? Kita tak tahu lagi tuan-tuan. Kita baru kerja 8 jam pun rasa sibuk macam 24 jam. Sampai nak solat pun tak boleh. Tu. Tengah-tengah meeting masuk waktu tak solat dah. Kita habis meeting ni dulu. Kita penting dunia dulu tu. Mana nak dapat rezeki bang orang? Bukan semua lah, ada lah. Tengah tu azan ni, okey kita stop dulu. Kita tangguh. Bersemayang dulu, terus saya sambung. Ujian ni tuan-tuan, ketika mana waktu-waktu dia. Contoh orang mancing ni, ikan banyak ketika mana? Waktu maghrib tu. Tu yang banyak orang mancing, kaki mancing ni, dia habis yang tu. Kan? Tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita kena cari ilmu, faham ilmu, amalkan dengan ilmu. Kan? Ilmu ada, kalau tidak diamal tak guna juga. Ilmu ada, kita sampaikan, kita panjang-panjangkan, untung kita. Yang namanya pencin kubur besok tu kita pun mati lama dah. Ilmu yang kita sampai tu disambung, dipanjang, disambung semua tu, orang pun beramal, orang tak beramal itu pulang pada dia, orang beramal dapat ke kita tuan-tuan. Kan? Jadi sama-samalah kita mengamalkan dengan ilmu yang baik-baik yang kita ada. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna sanal fi khusla allazina amanu wa shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kau muliakanlah ya Allah jemaah yang hadir pada pagi ini dan yang di dalam talian ya Allah. Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa sekalian jemaah yang hadir pada pagi ini dan dalam talian ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kau ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dosa isteri-isteri dan anak-anak cucu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, andainya kau matikan kami, matikanlah kami dan kalimah la ilaha illallah, masukkanlah kami dan syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.